Salam sejahtera semua. Kita masih lagi berada pada bab 2 iaitu pengurusan projek. Kali ini anda akan didedahkan dengan merangka perancangan projek dan analisis perancangan projek dalam jadual kerja. Pada kali ini, anda akan diuji soalan tahap 3 iaitu merangka perancangan berdasarkan langkah pengurusan pelaksanaan projek dan tahap 4 dengan menganalisis jadual kerja secara sistematik. Pada pembelajaran yang lepas, kita telah belajar mengenai langkah pengurusan pelaksanaan projek. Terdapat 3 peringkat iaitu perancangan, penjadualan dan pengawalan. Jadi, kita teruskan dengan subtopik 2.1.4 iaitu merangka perancangan projek. Perancangan projek ialah peringkat pengurusan projek utama dan menjadi penentu objektif sesuatu projek. Perancangan projek yang baik dapat memastikan objektif tercapai, mengelakkan pembaziran sumber dan mencegah gangguan. Antara tugasan utama pengurus projek atau eksekutif bersama-sama ahlinya ialah melakukan penentuan utama, penentuan subutama, pengelolaan aktiviti dan matris organisasi atau pasukan. Dalam penentuan utama, organisasi akan menetapkan tujuan projek dan objektif yang hendak dicapai, mengenal pasti pelanggan, menentukan tempoh masa dan kos bagi projek, serta menentukan kuantiti dan kualiti produk atau projek. Pada peringkat penentuan subutama, perancangannya lebih terperinci. Antara perkara yang dibincangkan ialah sumber keuangan, keperluan tenaga kerja, dokumen perjanjian, syarat, serta keselamatan dan risiko. Subutama juga merancang tentang pengeluaran dan pemasaran produk. Pengelolaan aktiviti melibatkan aktiviti pembuatan dan pembangunan produk seperti penyediaan projek brief, penyediaan bahan, konsep reka bentuk dan aliran wang tunai. Yang keempat merupakan matris organisasi atau pasukan. Pada peringkat ini, pasukan dibentuk untuk menjalankan sesuatu tugas khas. Ahli pasukan terdiri daripada pelbagai latar belakang seperti kejuruteraan, pengeluaran dan pemasaran. Peringkat kedua dalam merangka perancangan projek melibatkan penjadualan. Penjadualan masa disediakan untuk menunjukkan anggaran masa yang ditetapkan bagi menyiapkan projek. Tujuan penjadualan ialah untuk mengelakkan kerugian masa dan kos, mengelakkan pembaziran atau pemborosan, mengurus bahan mentah secara sistematik serta mengawal sumber tenaga pekerja. Terdapat 2 cara penjadualan boleh dilakukan. Yang pertama ialah blok hubungan melalui rangkaian yang menunjukkan perjalanan aktiviti dari satu peringkat ke peringkat lain. Milestone ialah perkara yang bakal berlaku mengikut urutan. Sebagai contoh, minggu 1 dimulai dengan perbincangan konsep, minggu 2 diteruskan dengan lakaran idea dan minggu 3 membuat model dan seterusnya. Kedua pula, carta Gantt atau carta bar. Ianya menunjukkan aktiviti projek bersama tempoh masa perjalanannya. Melalui carta ini, pengurus dapat mengenal pasti perkembangan projek dengan lebih cepat melalui gambaran grafik berjadual.
Ini merupakan contoh catakan bagi projek pembinaan bakul. Antara aktiviti di dalam jadual tersebut ialah 1. Perbincangan konsep bersama pelanggan. 2. Melakar bentuk bakul dengan persetujuan pelanggan. 3. Mencari pembekal bahan. 4. Membuat pesanan. 5. Mendapatkan bekalan bahan. 6. Menanda, mengukur, memotong. 7. Memasang bakul. 8. Menguji guna atau penambahbaikan. 9. Kemasan atau mengecat. Dan yang ke-10, kerja siap dan membuat laporan dan tuntutan bayaran. Peringkat yang ketiga dalam rangka perancangan projek ialah pengawalan. Pengawalan dilakukan sepanjang proses menyiapkan projek. Ianya merangkumi pengawalan sumber, kos, kualiti dan belanjawan. Terdapat 4 tujuan pengawalan iaitu semua aktiviti dilakukan secara optimum. Semua aktiviti disiapkan mengikut masa yang ditetapkan, mengenal pasti sumber-sumber yang diperlukan serta membuat perubahan dalam penjadualan sekiranya perlu. Subtopik 2.1.5 iaitu analisis perancangan projek dan jadual kerja. Menganalisis perancangan projek bermaksud mengenal pasti semua aktiviti yang terlibat dalam pembangunan projek. Perkara utama yang perlu dilakukan dalam proses menganalisis ialah menyediakan jadual kerja. Terdapat 6 garis panduan penjadualan projek iaitu tentukan aktiviti jadual, susunan aktiviti, anggaran sumber yang diperlukan, anggaran tempoh masa pembangunan jadual dan anggaran kos dan penyediaan bajet. Pertama, tentukan aktiviti jadual. Skop kerja ditentukan oleh struktur pecahan kerja iaitu SPK. SPK ialah pecahan tugas secara tersusun yang dibahagikan mengikut skop kerja. Di sekolah, tugasan kerja dibahagikan kepada pengurus, takbir urus, pereka bentuk dan pembangunan mokap. Sebagai contoh, tugas pereka bentuk model kasut ialah menyediakan pelbagai lakaran kasut. Kedua, susunan aktiviti. Susunan aktiviti ialah aktiviti yang perlu dibuat secara berturutan dan tidak mengganggu perjalanan projek. Contohnya, murid perlu menyediakan lakaran sebelum menyediakan bahan untuk membuat produk. Ketiga, anggaran sumber diperlukan bagi aktiviti merangkumi keperluan sumber manusia, bahan dan peralatan. Keperluan sumber manusia ialah individu atau kumpulan yang menjalankan sesuatu tugasan. Keempat, anggaran tempoh masa. Anggaran tempoh masa bergantung kepada mudah atau kompleks sesuatu tugasan diselesaikan. Contohnya, murid perlu mendapatkan pandangan guru mengenai tempoh masa untuk menyiapkan tugasan. Kelima, pembangunan jadual. Aktiviti kerja yang dilakukan untuk menghasilkan produk disenaraikan dalam jadual kerja beserta tempoh masa mengikut minggu atau bulanan. Aktiviti disusun mengikut keutamaan. Jadual kerja digunakan untuk memantau dan mengawal pelaksanaan aktiviti. Keenam, anggaran kos dan penyediaan bajet. Langkah ini melibatkan pengiraan kos modal untuk melaksanakan projek. Kos modal merangkumi kos bahan, kos upah dan kos overhead. Bajet disediakan mengikut bilangan produk setelah mendapat pengiraan kos modal. Tugasan dan latihan.
Sila rujuk modul pembelajaran pada halaman 23 sehingga 25. Soalan 1. Senaraikan 4 tugas utama pengurus projek dalam merancang aktiviti atau projek. Soalan kedua, nyatakan 4 tujuan penjadualan dilakukan. Soalan ketiga, nyatakan 2 cara dalam menyediakan penjadualan. Soalan keempat, nyatakan 4 tujuan pengawalan. Soalan kelima, nyatakan 5 garisan panduan penjadualan projek.